Ya, UMNO melakukan gencatan politik bagi memastikan agenda menangani COVID-19 dapat diutamakan. Itu kata Presidennya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang mengatakan bahawa keputusan itu juga bagi membantu rakyat yang sedang dihimpit kesusahan dan kegelisahan akibat hambatan ekonomi dapat ditangani. Dan kata Datuk Seri Zahid juga, UMNO mendukung usaha Kerajaan Perikatan Nasional PN dalam memfokuskan agenda membantu rakyat dan negara mendepani pandemik COVID-19 ini. Hafizi. Ya, dan kita nak membincangkan mengenai perkara ini dan bersedia di talian Skype sekarang adalah Pengarah Politik Universiti Malaya UM Profesor Dr. Awang Pawi Awang Azman. Kita nak memahami apa makna gencatan politik daripada UMNO ini. Assalamualaikum, selamat pagi Prof, dan saya nak terus saja kepada soalan kita. Apa makna gencatan politik UMNO ini dan apa kesannya kepada perkembangan politik tanah air negara ini, Prof? Okey, kalau kita lihat gencatan politik telah diumumkan oleh Presiden UMNO dan ini bermakna UMNO akur kepada situasi yang berlaku di negara ini bahawa fokus utamanya ialah menerangi pandemik COVID-19. Makanya apa-apa isu yang kurang relevan daripada isu COVID ini, maka ia tidak dilihat sebagai keutamaan. Dan ini menunjukkan komitmen UMNO untuk bersama-sama kerajaan untuk memastikan pandemik COVID-19 ini dapat diberikan fokus, keutamaan, perhatian dan juga diberikan satu ruang khusus untuk diberikan ruang khusus untuk ditangani dengan lebih baik. Ya, Prof, adakah Prof berpendapat parti-parti lain akan mengikut jejak langkah yang dilakukan oleh UMNO dan adakah wajar perkara ini atau wajar mereka mengikut jejak langkah UMNO dalam mewujudkan solidariti antara mereka ketika krisis COVID ini? Gencatan politik ini bukanlah perkara baru. Sebenarnya bukan UMNO pasti yang pertama yang menganjurkan gencatan politik. Namun sebelum ini beberapa bulan yang lalu, parti DAP juga pernah mengusulkan agar berlakunya gencatan politik dengan beserta cadangan-cadangan yang diperlukan apabila berlakunya gencatan politik. Dan ini bermakna gencatan politik itu tak semestinya aktiviti politik itu terhapus sepenuhnya. Ia menyai beberapa perkara yang perlu dipersetujui dalam gencatan politik. Ia sama seperti gencatan senjata, tak semestinya tidak berlaku sebarang penentangan, tetapi ia dilakukan dengan lebih subtle. Ia dilakukan dengan secara di belakang tabir, ia ada perancangan, ada perjanjian dan ada perkara yang berlaku di belakang itu. Jadi saya kira gencatan politik itu, saya kata bukan saja UMNO, malah DAP pada beberapa bulan lepas telah menganjurkan perkara yang sama. Jadi saya kira semua parti politik sekarang ini lebih baik fokus kepada COVID-19 dan gencatan politik itu perkara yang diberi perhatian, tapi pada masa yang sama parti-parti politik perlu juga berbuat demikian dengan mengumumkannya seperti parti UMNO dan sebelum itu parti DAP. Prof, kita nak juga memahami adakah gencatan politik yang diumumkan oleh UMNO ini mengambil kira titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah untuk memastikan ataupun beliau baginda bertitah supaya setiap pemimpin-pemimpin pengamal politik untuk mengelakkan sebarang berlakunya krisis politik sekali lagi dan lebih fokus kepada kebajikan rakyat dan juga menangani pandemik COVID-19. Adakah gencatan politik UMNO ini menjurus kepada titah Yang di-Pertuan Agong itu? Saya kira parti UMNO merupakan parti yang lama, mempunyai tradisi yang besar, mempunyai sejarah yang panjang, mempunyai hubungan rapat dengan institusi istana dalam konteks memperjuangkan institusi beraja dan menghormati situasi beraja juga. Jadi saya kira UMNO
patuh kepada saranan daripada Yang di-Tuan Agong dan menghormati institusi raja untuk memastikan semua kawalan dalam COVID-19 ini dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Jadi saranan Yang di-Tuan Agong ini disambut dengan langkah yang positif, langkah yang optimis. Ya, Prof. Pada perkiraan Prof, adakah sampai bilakah gencatan politik ini mampu bertahan, Prof? Politik ini, saya kata tadi, sama seperti peperangan. Ada gencatan senjata berlaku, kemudian gencatan senjata tidak dihormati. Jadi saya kira gencatan politik yang berlaku ini saya kira bersifat sementara. Ia mungkin panas kembali apabila berlakunya sidang Dewan Rakyat. Apabila berlakunya, sekiranya berlaku usul undi tidak percaya ataupun berlakunya pembentangan untuk kelulusan bajet bajet 2021. Jadi saya kira politik itu dinamik, walaupun gencatan senjata itu berlaku, saya kira apa-apa saja boleh berlaku dalam politik. Ia bergantung kepada sentimen semasa. Sejauh manakah UMNO itu dirunding secara baik oleh Parti Bersatu. Ini merupakan kunci utama. Apakah formula gencatan senjata itu yang berlaku, dan kandungan-kandungan perjanjian senjata itu pula perlu diketahui. Adakah ia melibatkan rombakan kabinet, pertukaran pimpinan utama atau sebagainya? Itu akan ditentukan dalam konteks gencatan politik ini. Prof, dalam masa yang sama, apabila UMNO mengusulkan untuk gencatan politik ini dan PKR juga semalam mengeluarkan kenyataan menghormati keputusan UMNO, namun proses mengembalikan mandat rakyat itu tetap akan diteruskan oleh parti PKR. Dan dalam masa yang sama kita nak juga tahu apabila gencatan politik ini dilakukan, disuarakan, Prof sendiri cakap DAP pernah menyuarakan perkara yang sama, dan kita akan dapat, adakah kemungkinan kita dapat lihat satu solidariti antara semua parti-parti politik di Malaysia ini untuk melakukan gencatan politik dan bekerjasama dalam membantu rakyat. Apa sebenarnya yang boleh dilakukan oleh parti-parti politik untuk memastikan bahawa beban yang ditanggung rakyat ketika ini akibat pandemik COVID-19 ini dapat diringankan? Mungkin apa cadangan Prof? Adakah mungkin parti-parti ini boleh menggerakkan jentera-jentera mereka di akar umbi untuk membantu rakyat dan sebagainya yang ditunjukkan secara kerjasama antara parti-parti politik? Okey, sebenarnya tugas menerangi COVID-19 ini sebenarnya tugas utama itu ditanggung oleh pihak kerajaan. Bergantung kepada kepimpinan Perdana Menteri bagaimana untuk memastikan COVID-19 ini dapat ditangani dengan lebih baik. Bagaimana menurunkan jumlah-jumlah jangkitan tersebut dengan dasar yang ketat, dengan pendirian yang tegas, mengambil tindakan kepada pihak yang melanggar SOP tanpa mengira dia menteri ataupun orang biasa, tidak ada pilih kasih tentang kasta tinggi, kasta rendah. Itulah yang dimainkan oleh kerajaan. Sedangkan parti-parti politik tidak ada kuasa untuk membuat tindakan. Kecualilah kuasa untuk membuat kejahatan politik itu ya. Memberikan kerjasama dengan sokongan ya. Tapi yang menanggungnya, yang beban sebenarnya terletak kepada kerajaan yang ada pada sekarang ini. Terletak kepada Menteri Kesihatan, terletak kepada Perdana Menteri, terletak juga kepada Kementerian Dalam Negeri. Bagaimana nak menangi isu-isu COVID-19 di penjara, di Sabah yang begitu ramai, di pusat tahanannya, di Kedah. Ini merupakan misalnya tugas yang perlu diberi perhatian oleh Menteri Dalam Negeri. Untuk memastikan bahawa COVID-19 ini dapat dikurangkan dalam kluster benteng ataupun kluster pusat tahanan yang begitu besar sekali. Dan pada masa sama, memang parti-parti politik lain saya kira memberikan sokongan dengan tidak mempolitikkan isu tersebut. Dan saya kira itu adalah langkah wajar yang dilakukan oleh parti-parti politik untuk menyokong menerangi pandemik
COVID-19 ini dengan lebih baik dan dengan lebih ampuh atau dengan lebih berkesan lagi. Prof, kalau kita tengok sentimen rakyat, lebih-lebih lagi di luar sana, rakyat kebanyakannya membawa nada yang tidak senang, tidak puas hati terhadap ahli-ahli politik. Dan bagaimanakah dengan keputusan gencatan politik ini, bagaimana UMNO khususnya atau parti-parti yang lain untuk membuktikan bahawa mereka benar-benar mahu adakan gencatan politik ini, sebab sentimen rakyat ketika ini dalam percaya tidak percaya saja kepada ahli politik, Prof. Kita kena faham bahawa gencatan politik ini dianjurkan oleh Presiden Parti UMNO. Namun ia tidak, Presiden Parti UMNO boleh saja mengumumkan gencatan politik, tapi ia tidak menghalang daripada sentimen akar umbi rakyat. Sekiranya ada peraturan-peraturan yang dilanggar itu, misalnya ada pengecualian, ada peraturan dilanggar tidak diberikan tindakan yang tegas, misalnya. Jadi politik tidak boleh menahan sentimen rakyat, sentimen netizen yang suara mereka mewakili dan melangkaui parti politik itu sendiri. Bagaimana Presiden Parti ataupun pemimpin parti politik menghalang rakyat daripada melahirkan ketidakpuasan mereka dalam bentuk luahan rasa di Twitter, luahan rasa di Instagram, luahan rasa di kumpulan media sosial yang lain. Jadi saya kira gencatan politik yang diumumkan oleh parti politik itu, saya kira dari segi impak kepada rakyat itu ia tidak mudah untuk dicapai. Ia hanya berlaku kalangan pemimpin politik saja, tapi tak menghalang suara-suara akar umbi, suara-suara rakyat biasa mengeluh situasi politik yang tidak begitu memihak kepada rakyat, dengan pelbagai ruang pekerjaan yang semakin terbatas, dengan penutupan syarikat-syarikat besar, memberi kesan kepada SME dan sebagainya. Jadi saya kira gencatan politik itu hanya untuk orang politik, pimpinan politik, tapi ia tidak dapat menghalang suara rakyat terus bersuara, mengambil tempat dan kedudukan di media sosial, di Twitter, di Facebook. Okey, dan alright. semacamnya. Ya. Okey, terima kasih Profesor Dr. Awang Pawi Awang Azman, merupakan seorang penganalisis politik Universiti Malaya UM, atas perkongsian pendapat mengenai gencatan politik yang dilakukan oleh Presiden UMNO dan juga parti itu sendiri yang diumumkan oleh Presidennya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dan kami akan bawakan perkembangan lain berkaitan dengan isu-isu dalam dan juga luar negara untuk anda di astroawni.com dan juga buletin-buletin Awani seterusnya, dan nantikan perkembangan daripada kami. Dan sekian saja Awani Pagi untuk hari ini. Saya Hafizan Zaman. Dan saya Jijak Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.